بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهداة المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم، زينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، جملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمنا، وارزقنا حقيقة الصدق والإخلاص ونور العلم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'd, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi darsi siratin nabawiyah. Selamat datang kalian semua kepada kilas atau kuliah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita telah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tetamu Ummu Ma'bad radhiyallahu anha, dan kita telah membahaskan semalam sifat dan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Sayyidatina Ummu Ma'bad. Baik, kita sambung Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita sudah membahaskan juga bahwasannya ahli Makkah, orang-orang Makkah, selepas Rasulullah SAW keluar daripada Gua Thawr dan usaha sangat mencari Rasulullah SAW dan Abu Bakar, tetapi tak berjaya menahan Nabi SAW dan mencegahkannya berhijrah kepada Madinah. Sehingga, dan mereka tidak tahu Rasulullah dengan Abu Bakar sekarang sudah sampai di mana. Beberapa hari, hampir 3 atau 4 hari macam tu, ahli Makkah tidak tahu sekarang dah sampai mana, tak tahu Muhammad dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga mereka mendengar hatif daripada golongan jin. Sehingga mereka mendengar hatif daripada golongan jin. Hatif itu iaitu suara di hujung Makkah atau di bawah Makkah. Mereka dengar suaranya tetapi tidak melihat siapa yang menyatakan itu, siapa yang sebut. Dan hatif daripada jin itu qasidah, syair, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar, juga memberitahu mereka sekarang di mana. Yakni ulama kata hatta jin juga memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan qasidah dan syair. Hatta jin juga merasa gembira dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jin juga berkesan dan bergerak hatinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kita daripada jin
mukminin berkata dalam hadis ini, jazallahu khairan wal jaza'u bi kaffihi rafiqaini qala khaymata ummi ma'badi. Semoga Allah membalas dengan balasan baik, dan balasan yang baik hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua teman yang tidur qailulah, yang turun sebagai tetamu di kaimah Ummu Ma'bad. Huma rahala, mereka bermusafir bil haqq, berhijrah daripada Makkah dengan kebenaran. Wantazala bihi, dan mereka turun juga dengan kebenaran. Faqad faza man amsa rafiqu Muhammadi, maka berjayalah bagi siapa di petang ini dia menjadi teman kepada Muhammad, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Amir bin Fuhairah. Juga Ummu Ma'bad yang menjadi tuan rumah yang menjemput Rasulullah SAW. Fama hamalat min naqatin fawqa rahliha abarra wa awfa dhimmatan min Muhammadi. Tidak pernah ada seekor unta yang pernah mengangkat atasnya seorang manusia yang lebih baik, yang lebih mulia daripada Muhammad. Wa aksa li burdil khali qabla ibtidalihi wa a'ta li ra'si as-sanih al-mutajaddidi liyahna bani Ka'b makanu fatatihim. Tahniyahlah bagi kambung Bani Ka'b. Ummu Ma'bad ini dia daripada Bani Ka'b. Jadi kawasan dia tu dikira Bani Ka'b. Jadi jin juga mengucap tahniah kepada Bani Ka'b semua. Satu kampung, kerana satu wanita daripada mereka, dia yang mendapatkan kemuliaan yang besar, iaitu Rasulullah SAW jadi tetamu dia. Wa maq'adiha lil mu'minina bi marsadi. Kerana apa? Kerana rumahnya pun di tengah berjalanan Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Selepas orang Makkah mendengar suara itu, hatif itu, dan mereka tidak melihat siapa yang mengucapkan itu, maka mereka tahu terus ini daripada jin. Orang Makkah, orang kafir terus tahu ini jin. Dan dengan otomatik, dengan terus juga mereka dapat tahu bahawasanya Rasulullah SAW sekarang dia sudah sampai kepada kaimah Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini masyhur, perempuan atau wanita yang masyhur. Ahli Makkah pun kenal dia. Dan mereka tahu kaimah dia di mana sebab dia di tengah jalan. Jadi ahli Makkah terus dapat tahu dan yakin, oh sekarang, maknanya sekarang Muhammad sudah sampai kepada kepada kaimah Ummu Ma'bad. Suami Ummu Ma'bad. Suami Ummu Ma'bad radhiyallahu anhu, semalam kita kata dia kajar Rasulullah SAW, dia ikut mereka sehingga dapat jumpa Rasulullah SAW dan dia masuk Islam dan bai'ah dengan Rasulullah. Selepas dia pulang kepada isterinya Ummu Ma'bad, dia juga menceritakan satu syair yang dia kata di dalam syair itu, فَيَا لِقُصَيٍّ مَا زَوَى اللَّهُ عَنْكُمُ بِهِ مِنْ فِعَالٍ لَا تُجَارَى وَسُؤْدَدِي. Yakni, dia kata, maksudnya alangkah ruginya kamu wahai ahli Makkah kerana satu perkara yang begitu mulia telah keluar daripada kamu, terlepas. Satu dunia cita-cita manusia ini datang kepadanya. Tetapi kamu wahai ahli Makkah rugi kerana kemuliaan yang besar, beluan yang besar yang untuk kamu terlepas daripada kamu. Liyahna bani Ka'b makanu fatatihim wa maq'aduha lil mu'minina bi marsadi salu ukhtakum an syatiha wa ina'iha. Kalau kamu tidak percaya Muhammad ini mulia, Muhammad ini hebat, Allahumma salli alaihi.
Maka tanyalah Ummu Ma'bad, wanita ini yang namanya Ummu Ma'bad. Cuba tanya dia, cuba juga tanya dia tentang kambing dia, juga tanya dia tentang bekas yang besar yang dibunuhkan oleh susu yang Rasulullah SAW melakukan mu'jizah di waktu itu. فَإِنَّكُمْ إِن تَسْأَلُوا الشَّاةَ تَشْهَدُوا. Sesungguhnya kalau kamu nak tanya Ummu Ma'bad, silakan. Dia akan cerita kepada kamu apa yang terjadi. Tentang mu'jizah yang sebelum ni kita dah cerita. Tentang kambing yang keluar susu walaupun dia sakit. Dan dia jadi sihat kambing itu. Abu Ma'bad atau suami Ummu Ma'bad dia kata, sesungguhnya kalau kamu nak tanya Ummu Ma'bad, silakan. Sekiranya juga dia kata, kalau nak tanya kambing itu sendiri, dia boleh jawab kepada kamu. Dia boleh ajar kamu semua, wahai orang kafir. Yakni kambing itu dia boleh berbicara lah. Dia boleh cerita apa yang terjadi daripada mu'jizah Rasulullah SAW pada dirinya. Da'aha bisyatin ha'ilin fatahallabat. Dia kata, lelaki ni iaitu Muhammad, dia panggil kambing itu yang lemah, yang tak ada susu, maka terjadi terus penuh dengan susu kambing itu. فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم مورد. Dia kata dia tinggalkan Ummu Ma'bad dengan kambingnya itu penuh dengan susu, dan Ummu Ma'bad sentiasa memerah susu daripada kambing itu di pagi dan di malam. Hatta selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Hatta selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan kepada Al-Madinah. Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu. Hassan bin Thabit ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia syair. Dia sahabat yang pakar tentang syair, qasidah. Selepas dia mendengar, di waktu itu dia masih di Makkah, belum lagi berhijrah. Selepas beliau mendengar suara jin yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga yang memberitahu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada Ummu Ma'bad. Suara okey ke? Ada siapa-siapa yang komen suara macam tak jelas? Ada yang tersangkut-sangkut tu? InsyaAllah suara okey. Wahakadha. Hassan bin Thabit radhiyallahu an, dia juga lepas mendengar jin memuji Rasulullah SAW dan memberitahu mereka dah sampai kepada kaimah Ummu Ma'bad, dia rasa gembira dan terus dia jawab kepada jin dengan syair juga. Dia kata, laqad khaba qaumun zala anhum nabiyuhum. Sesungguhnya celakalah sebuah kaum yang nabi mereka keluar dan jauh daripada mereka. Wa quddisa man yasri ilaihim wa yaqtadi. Dan alangkah mulianya mereka yang Rasulullah menunjuk kepada mereka, iaitu Al-Ansar di Al-Madinah. Tarahala an qaumin fadhallat uquluhum. Sesungguhnya Nabi telah meninggalkan sebuah kaum dan kerana otak dan akal mereka sesat. Wa halla ala qaumin binurin mujaddidi. Dan dia telah turun sebagai tetamu dan muhajir kepada Al-Madinah, kepada sebuah kaum dengan membawa cahaya yang memperbaruhikan cahaya para anbiya dahulu. Hadahum bihi ba'da dhalalati rabbuhum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada ahli Madinah dengan hijrah Rasulullah SAW kepada mereka selepas mereka sesat. Wa arsyadahum man yatba'il haqqi yarshadu. Barang siapa yang mengikuti kebenaran, dia akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. وهل يستوي ظلال قوم تسكعوا عمن وهداة يهتدون بمهتدي? Adakah sama orang yang sesat atau orang yang bertunjuk? Tidak sama. لقد نزلت منهم على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد. Sesungguhnya
orang yang paling mulia dan bahagia telah turun kepada Al-Madinah. Nabiyyun yara ma la yara an-nasu hawlahu. Seorang nabi yang boleh melihat perkara yang semua manusia yang sekelilingnya tidak dapat melihat sepertinya. Wa yatlu kitab Allah fi kulli masjid. Dan dia sentiasa membaca Al-Quran di setiap waktu. Wa in qala fi yawmin maqalata ghaibin fa tasdiquha fil yawmi aw fi duha ghadi. Dan sekiranya kalau Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu, mesti perkara itu akan jadi hari ini atau di hari yang akan datang. Liyahni Abu Bakrin sa'adatu jaddihi bi suhbatihi man yus'idillahu yas'adu. Tahniahlah bagi Abu Bakar kerana dia menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang Allah ingin membahagiakannya, maka mestilah dia adalah orang yang berbahagia. Subhanallah. Maka selepas ahli Makkah mendengar suara jin itu memberitahu Rasulullah SAW telah sampai kepada Ummu Ma'bad, maka Abu Jahal kumpulkan ahli Makkah semua. Abu Jahal kumpulkan ahli Makkah dan dia memberitahu juga dan mengumumkan lagi kepada mereka siapa-siapa yang dapat menahan Rasulullah, Muhammad dan Abu Bakar, maka kami jamin akan bayar kepadanya 100 unta. 100 ekor unta. Di waktu itu, ada seorang lelaki yang bernama Suraqah. Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik di waktu itu orang yang dapat Abu Jahal, semua yang dengar berita itu, mereka sebarkan berita dan mengumumkan, menyebarkan berita yang jaminan yang dikata oleh Abu Jahal kepada orang Arab semua, bukan ahli Makkah sahaja. Suraqah ini dia daripada kampung yang dekat daripada kampung Ummu Ma'bad. Telah sampai dua lelaki daripada Makkah kepada kampung mereka memberitahu, pernah kamu tengok Muhammad dan Abu Bakar lalu dari sini? Maka Suraqah dengan orang yang ada di majlis itu, mereka tanya, kenapa? Apa ceritanya? Mereka kata, Abu Jahal jamin akan bagi 100 unta. Siapa-siapa yang dapat tahan Muhammad atau Abu Bakar, atau bunuh mereka. Suraqah, dia orang miskin. Orang miskin dan fakir. Dan dia macam keluar air liurnya terus lepas dengar ada 100 unta. Dia gembira sangat dan terharu. Dan dia tak nak lepaskan peluang itu. Dia boleh jadi kaya tiba-tiba. Jadi waktu mereka di majlis, tiba-tiba ada seorang lelaki yang ketiga datang. Dia kata, wahai Suraqah. Dia kata, ya. Dia kata, aku macam nampak ada 3 orang jauh di sana jalan, dan lalu sebelah kampung kita, atas dekat Basir, jauh sikit. Nampak macam ada 3 orang jalan, tapi aku tak pasti siapa mereka. Tapi aku rasa itu Muhammad mungkin. Suraqah di waktu itu dengan dibijak, dia terus tahu itu pasti Muhammad. Tak ada orang lalu dari sana. Maka Suraqah terus buat rancangan dengan segera. Dia suruh orang itu diam. Jangan bagi tahu siapa-siapa. Nanti orang lain pula pergi yang tahan Muhammad dan Abu Bakar. Dan mereka yang dapat 100 unta. Jadi dia suruh lelaki itu diam. Dia kata diam dan dia kata, aku tak rasa itu Muhammad, itu fulan dan sefulan. Itu aku memang kenal mereka. Itu kawan saya pernah tengok mereka di sana. Itu bukan Muhammad, itu bukan. Tapi sebenarnya Suraqah buat begitu sebab dia yang nak pergi tahan Rasulullah SAW.
Faham. Dia yang nak bagi tahan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Selepas tu, Suraqah dia macam cuba nak keluar daripada majlis yang mereka duduk. Tak nak orang perasan yang dia keluar daripada majlis tu. Dia duduk sekejap, dia duduk beberapa masa lagi. Lepas tu dia kata, minta maaf aku nak kena terpaksa balik rumah. Tapi ditipu. Dia balik kepada rumah, dia siapkan kudanya. Dia siapkan kuda. Dan siapkan barang senjatanya yang untuk berang. Kemudian Suraqah menuju kepada arah yang Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan beliau berkata, sebab Suraqah ni radhiyallahu anhu, dia nanti akan masuk Islam juga. Dia Muslim juga. Sahabat Nabi SAW. Dia kata, aku jalan dengan sangat laju menggunakan kuda saya supaya Rasulullah dan Abu Bakar tidak terlepas daripadaku. Fa'athurat farafa'tuha taqrubi fa'atharat bi farasi. Kerana dia terlalu laju dengan kudanya nak cepat jumpa Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, terjatuh, tersangkut kakinya dekat terlanggar dekat batu ke dekat pokok, terjatuh kudanya. Dan dia jatuh daripada kuda sebelum dia sampai kepada Rasulullah. Maka Suraqah di waktu itu mereka terus macam rasa, dia terus dapat rasa negatif perkara ni. Dia kata, tak pernah aku jatuh macam ni walaupun aku laju. Jadi, dia keluarkan daripada poketnya beberapa, ada 2 kayu. Macam undi. Dia buatnya macam undi. Ada 2 kayu. Satu kayu ditulis atasnya, buatlah. Satu kayu ditulis atasnya, jangan buat. Jadi, dia buat undi, dia nak tengok, perbuatan saya ni bagus ke tak bagus. Itu cara orang Arab di zaman jahiliyah. Kalau kita di zaman Islam, selepas diajar oleh Rasulullah, kita solat istikharah. Kalau kita nak buat sesuatu, kita tak tahu perkara tu bagus atau tak, kita teruskan atau kita berhenti, kita kena solat istikharah. Juga kita kena mesyuarat dengan orang yang pakar tentang itu. Itu cara Islam. Kalau cara jahiliyah, mereka buat undi yang macam ni. Dia masukkannya di 2 kayu, satu tulis buatlah, satu tulis jangan buat. Kemudian dia masukkannya di dalam macam satu cawan macam tu. Kemudian dia gerakkan dia, lepas tu dia pilih tanpa dia melihat. Dia tengok keluar yang mana. Kalau keluar jangan buat, jadi dia tak akan buat. Kalau keluar buat, dia terus rasa positif. Jadi selepas dia buat undi itu, Suraqah dia nak tahu yang dia buat ini sekarang bagus atau tak. Keluar, jangan buat. Keluar yang jangan buat 3 kali. Yani undi ni pun, walaupun dengan cara jahiliyah juga, melarang Suraqah jangan kejar Rasulullah dengan Abu Bakar. Tetapi, dia kata, tapi aku tidak peduli juga dengan undi yang aku buat. Bahkan saya terus sambung juga bagi menuju kepada Rasulullah SAW. Aku jatuh lagi. Dia jatuh lagi dengan kudanya. Lepas tu dia bangun, sambung jalannya. Sehingga dia dah dekat daripada Rasulullah SAW. Di waktu itu, kuda Sayyidina Suraqah sebelum masuk Islam, terlemas di dalam basir, di dalam tanah. Terlemas di dalam tanah, termasuk di dalam tanah sehingga lutut lutut kuda itu.
Maka dia terkejut kerana apa? Dia kata kerana tanah di sini, tanah yang keras. Bukan tanah yang sangat lumpur sehingga kaki kuda termasuk sehingga lututnya. Jadi dia terus rasa macam ada sesuatu. Lepas tu dia cuba nak keluarkan kaki dia daripada tanah. Tu keluar asap sekali dengan kaki dia daripada lubang itu. Maka terus dia rasa ini macam ada sesuatu lah. Lepas tu dia balik buat undi tu. Undi tu keluar juga, jangan buat. Yani jangan kejar Rasulullah SAW. Tetapi dia lawan dengan undinya tu, dengan hasilnya, dan dia terus menuju kepada Rasulullah SAW. Akhirnya, dia memanggil kepada Rasulullah. Dia kata, ya wahai Muhammad, wahai Abu Bakar. Aku yakin perkara yang terjadi dengan kuda aku ni daripada engkau. Pasti engkau dah baca doa atasku, wahai Muhammad. Jadi, aku janji tak akan buat apa-apa mudarat kepada kamu. Tunggu sahaja aku nak berbicara sikit. Aku tak akan membuat mudarat kepada kamu. Maka Rasulullah SAW berkata, cakap dengan Abu Bakar. Abu Bakar tanya dia. Dia kata, tanya dia nak apa? Apa yang dia nak? Suraqah ini. Abu Bakar tanya Suraqah. Dia kata, Mada tabtaghi? Engkau nak apa? Kemudian Suraqah dengan jujur di waktu tu dia macam dah insaf dah. Dah jujur dan ikhlas insaf. Tak nak yani buat madarat kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Dia terus ceritalah kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar tentang kata Abu Jahal dan ahli Makkah, mereka sudah jamin akan membayar 100 unta bagi orang yang bunuh Rasulullah atau Abu Bakar atau tahankan mereka. Maka Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar rasa terkejut dengan itu. Yani alangkah yani jahatnya cara Abu Jahal dan ahli Makkah sampai begitu. Sampai 100 unta nak bayar. Yani macam tu dendam dan benci kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Suraqah dia minta dari Rasulullah, dia kata bacalah doa. Semoga kuda aku ni selesai keluar kakinya daripada tanah. Kerana lepas dia dah dekat kali yang kedua, kaki kudanya empat-empat semua kakinya termasuk sehingga perut. Sehingga perut kuda. Kuda dah kakinya semua di dalam tanah. Kemudian Suraqah dia kata, ya Muhammad bacalah doa agar untaku ni keluar daripada tanah ini, dan aku janji aku takkan kajar kamu, takkan buat madarat juga, bahkan aku akan tolong kamu wahai Muhammad dengan Abu Bakar. Siapa-siapa yang nak mencari kamu daripada jalan ini, maka aku yang akan tipukan mereka dan akan suruh mereka pulang. Aku akan bagi tahu mereka Muhammad dan Abu Bakar tak ada sini daripada jalan ini, daripada arah ini, kerana aku dah cari. Jadi kalau mereka mencari daripada arah-arah yang lain, memang Rasulullah tak ada di sana. Jadi kalau Suraqah buat kerja tu, itu macam yakinlah selamat Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Rasulullah suka, dia kata bagus. Kalau kamu buat begitu, maka ya Allah keluarkanlah kudanya. Jadi Rasulullah baca doa untuk dia. Sebab Rasulullah nampak Suraqah macam jujur sangat waktu tu. Maka lepas tu Suraqah dia naik atas kudanya, dia bulan. Dia bulan kepada kampungnya. Sebelum dia bulan, dia kata kepada Rasulullah dan Abu Bakar, dia kata dia bagi mereka banyak macam makanan, pakaian, barang-barang untuk musafir. Kamu semua musafir kepada Madinah jauh, nak ambil barang ini tak? Aku boleh bagi free. Rasulullah SAW kata, aku tak perlu barang kamu sebab kamu bukan Islam. Kamu nak masuk Islam tak? Seorang dia kata, aku tak nak sekarang. Jadi Rasulullah SAW kata, tak apa. Kita tak perlu. Kerana yang ada dengan kita cukup insyaAllah. Jadi, selepas tu, Suraqah balik kepada kampungnya.
La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata kepada Suraqah. Dia kata, bagaimana wahai Suraqah, di satu hari kamu memakai emas gelang tangan yang dipakai oleh Raja Parisia, iaitu Kisra. Suraqah orang miskin sangat di Makkah. Dia kata, apa kata wahai Muhammad? Dia kata, apa kata? Satu hari kamu akan memakai gelang emas yang dipakai oleh Raja Parisia. Raja Parisia, yakni raja yang antara raja yang paling besar di zaman itu. Sebab kerajaan yang mengurus ke dunia semua di waktu itu, kerajaan Rum, kerajaan Parisia. Dua kerajaan ini yang paling besar dan paling kuat. Jadi Nabi SAW dia cakap dengan orang yang sangat miskin dari Makkah, orang Badui, orang yang hidup di Basir. Dia kata, satu hari kamu akan memakai gelang tangan yang dari emas yang dipakai di tangan Kisra, iaitu Raja Parisia. Sampai Suraqah pun rasa terkejut. Dia kata, Kisra bin Hurmuz. Dia kata kepada Rasulullah, dia kata, maksud Muhammad, yakni Kisra itu yang Raja Parisia, namanya Kisra bin Hurmuz. Nabi SAW kata, iyalah, Kisra bin Hurmuz, benar, itu. Satu hari kamu akan memakai. Belik pula Suraqah, rasa belik, yakni dia kata ini luar biasa. Lepas tu Suraqah nampak macam Muhammad ni, walaupun dia sekarang sedang berhijrah, orang mencari dia, tapi dia dah rasa yakin Suraqah ni, Muhammad ni akan jadi sesuatu nanti. Dia memang macam Nabi. Maka Suraqah di waktu tu dia kata, wahai Muhammad, dengar daripadaku. Aku ada satu permintaan. Rasulullah SAW kata, apa permintaanmu wahai Suraqah? Dia kata, aku dah rasa yakin sekarang bahawasanya kau akan menjadi orang yang besar dan ramai orang akan ikut kamu dan kamu akan kalahkan semua orang Arab ini. Kamu akan menguasai negara Arab semua ni, wahai Muhammad. Dia firasat Suraqah bin Malik. Maka aku ada satu permintaan darimu wahai Muhammad. Aku nak kamu sekarang tulis satu surat berjanjian. Nanti lepas kamu jadi sesuatu yang besar, aku nak datang menuju kepada kamu, minta bantuan, kamu kena muliakan saya. Itu permintaan Suraqah. Maka Rasulullah SAW senyum saja. Dia kata, baik, boleh. Dia kata di waktu itu, Rasulullah SAW suruh Abu Bakar atau Amir bin Fuhairah, dia kata, tulislah untuk dia. Yani, aku janji kamu, aku akan muliakan kamu nanti waktu jumpa kalau saya jadi besar. Dia tulis surat itu di dalam satu macam kulit. Ada riwayat lain kata di atas tulang. Di atas satu tulang dia tulis. Maka Suraqah bin Malik ini, dia simpan betul-betul surat itu daripada Rasulullah, berjanjian dari Rasulullah. Di tahun Rasulullah SAW membukakan Makkatul Mukarramah, tahun Rasulullah SAW membukakan Makkatul Mukarramah, dia datang Suraqah. Dia datang menuju kepada Rasulullah SAW, membawa surat itu. Dia kata, ya Rasulullah, ini kitabi. Ketika Rasulullah SAW masuk di tempat rihad dan sahabat semua jaga Rasulullah, datang
Surakah dengan barannya itu, barannya kayu yang untuk berang. Sahabat semua melarang dia, tak bagi dia dekat dengan Rasulullah sebab mereka tahu dia kafir. Dia kata, kamu nak apa? Kenapa nak dekat dengan Rasulullah? Dia kata, biarkanlah aku ada satu surat dari Rasulullah, aku nak jumpa dia sekejap. Jadi mereka bagi dia jumpa Rasulullah. Dia angkat kita ni, dia kata, ya Rasulullah, ini kitabmu kepada saya, berjanjianmu kepada saya. Aku ni Surakah. Yang waktu hijrah aku yang bantu kamu, suruh orang tak cari kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, yaumu wafa'in wa bishr. Di hari ini aku akan menunaikan perjanjian saya kepada kamu. Dekatlah wahai Surakah. Rapatlah wahai Surakah. Lepas tu Surakah terus masuk Islam. Dia nampak akhlak Rasulullah, menunaikan perjanjian, senyum, baik, lemah lembut, dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat Rasulullah SAW, dan ahli Makkah semua binasa, yang musyrikin yang dendam kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW yang dapat berjaya atas mereka. Selepas Surakah radhiyallahu an pulang kepada Makkah lepas mencari Rasulullah SAW, ramai ahli Makkah berkumpul sebelah ni. Wahai Surakah, semua tanya, jumpa tak Muhammad? Macam mana? Jumpa dia tak? Apa yang kamu buat? Kamu bunuh dia tak? Dapat bunuh tak? Dia diam je, tak jawab. Tiba-tiba datang Abu Jahal. Abu Jahal tanya, macam mana wahai Surakah? Kami tahu mata kamu tajam dan laju kalau kamu naik kuda. Memang Muhammad tak akan terlepas dari kamu. Surakah asyik tipu. Dia kata, tak ada pun, aku tak jumpa dia, tak tahu. Tak dapat jumpa dia, tak dapat. Abu Jahal dia kata, kau jangan tipu. Aku tahu di muka kamu. Sebab Abu Jahal ni, tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah, Abu Jahal ni sebenarnya dibijak sangat. Dia firasat pun. Dia nampak muka Surakah, dia kata, aku tak percaya. Dari cara kamu cakap dan muka kamu, aku dah tahu kamu dah jumpa Muhammad. Tapi ada sesuatu yang jadi. Kamu macam tak nak cerita. Selepas Abu Jahal baksa Surakah menceritakan, maka Surakah di akhirnya dia jawab kepada Abu Jahal dengan cara syair. Itu cara budaya Arab dahulu. Dia jawab dengan cara syair. Dia kata, Abul Hakam. Ini gelaran Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Nama dia Amr bin Hisham. Tapi gelarannya di Makkah, di masyarakat Arab, gelarannya yang sebenar Abul Hakam. Yani orang yang mempunyai kebijaksanaan. Cerdik. Tetapi Rasulullah SAW yang tukarkan gelarannya itu daripada Abul Hakam, iaitu yang mempunyai kebijaksanaan, kepada Abu Jahal yang mempunyai kejahilan. Sebab apa? Sebab dia nampak depan matanya cahaya Allah, bukti, mukjizat, tetapi dia tidak mengikutinya. Jadi dia layak mendapatkan gelaran Abu Jahal. Surakah, dia menjawab kepada Abu Jahal tentang hasil dia jumpa Rasulullah atau tak waktu dia mencari Rasulullah. Dia kata, Abul Hakam, wallahi law kunta syahida li amri jawadi ittasukhu qawaimuh alimta wa lam tashkuk bi anna Muhammadan rasulun bi burhanin faman dha yuqawimuh. Maksudnya, Abul Hakam, wahai Abul Hakam, wallahi demi Allah, kalau engkau bersaksi ketika kuda aku termasuk kakinya semua di dalam tanah ketika aku mencari Rasul Muhammad untuk menahankan dia, alimta, engkau akan merasa yakin seperti aku. Dan kau tak akan merasa syak langsung. Tentang apa? Bahawasanya Muhammad itu yang kamu sekarang sanggup membayar 100 unta untuk orang yang membunuhnya, Muhammad itu adalah Rasul daripada Allah betul-betul. Biburhan, dengan bukti, dengan dalil. Surakah ni belum lagi masuk Islam. Dia akan masuk Islam lepas beberapa tahun, mungkin 10 tahun lebih. Tapi dari waktu itu, keyakinan di dalam hatinya sudah ada. Dia kata Muhammad Rasul. Faman dha yuqawimuh. Siapakah itu yang boleh melawan Muhammad? Siapa tu yang boleh kalah Muhammad? Siapa tu yang boleh lawan Muhammad dan berjaya?
Maknanya, wahai Abul Hakam, tenang je. Cukup je. Kamu tak perlu lawan Muhammad. Muhammad Rasul dari Allah dan tak ada siapa-siapa lawan Muhammad melainkan dia yang akan kalah. Itu jawapan Suraqah kepada Abu Jahal. Baik, apa cerita yang Rasulullah SAW kata kepadanya? Kamu akan pakai gelang Raja Kisra, Raja Parisia. Di zaman Nabi SAW tak jadi. Sebab di zaman Nabi SAW, kerajaan Parisia dan Raja Kisra dia masih hidup. Dan masih di dalam kerajaannya. Juga tak terjadi perkara itu di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Khabar itu yang sebagai mu'jizah, khabar yang mu'jizah ini, sebab Rasulullah SAW, dia kata kepada Suraqah, satu hari kamu akan pakai gelang Raja Kisra. Di waktu itu, orang Islam masih lemah. Belum lagi jihad fi sabilillah. Belum lagi jihad melawan kerajaan Parisia, kerajaan Kisra. Tapi Rasulullah dah bagi tahu kepada Suraqah dari waktu itu. Perkara atau khabar gembira ni terjadi di zaman khilafah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab ada dua perang yang besar antara Raja Kisra, kerajaan Parisia, dengan orang Islam, ya, khususnya orang Arab. Mereka berang, dua tentera yang begitu dahsyat, besar dan luar biasa. Selepas tu, orang Islam menang. Dan orang Islam ambilkan kerajaan Parisia itu sebagai negara Islam. Dan mereka ambilkan sebagai ghanimah, iaitu harta Kisra, Raja Kisra. Antara harta yang mereka ambil daripada negara itu sebagai ghanimah selepas jihad dan perang fi sabilillah, iaitu gelang-gelang yang dipakai oleh Raja Kisra, tajuhu, iaitu pakaian yang dipakai oleh raja, itu yang dari emas, daripada mutiara atas kepalanya, yang letak atas kepala raja. Mantiqatuhu, dia memakai macam tali pinggan daripada emas dan besar pun, yani mahal sangat itu. Juga karbit yang ada di diwan Raja Parisia, iaitu Raja Kisra. Dan karbitnya itu bukan karbit macam di zaman sekarang. Banjannya 60 hasta dibanjang. Karbit itu besar, sangat panjang. Panjang dan lebarnya 60 hasta. Juga di hujungnya ada bukan kain sahaja, di hujungnya bergantung di hujungnya mutiara dan permata, batu permata, yang setiap satu mahal sangat. Perkara itu semua dibawa kepada Al-Madinah dan diletakkan di depan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Juga antara perkara yang mereka bawa, harta yang banyak daripada para kerajaan sana, termasuk juga anak Raja Kisra itu. 3 perempuan anak Raja Kisra. Dan 3 perempuan itu memakai semua emas dan pakaian mereka semua mahal dan sangat cantik. Maka di waktu itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia syukur kepada Allah kerana orang Islam menang. Allah bantukan mereka. Tetapi ketika orang Islam di waktu itu semua, Masya Allah, rasa belik di Madinah, datang kepada mereka harta Kisra daripada negara Parisia, tiba-tiba Sayyidina Umar bin Khattab lepas orang Islam semua berkumpul, dia kata, mana Suraqah? Semua Suraqah. Lelaki itu yang miskin, yang kurus, yang pendek ni. Kenapa wahai Amirul Mu'minin? Kenapa tiba-tiba panggil Suraqah? Nak apa dengan Suraqah? Sayyidina Umar dia kata, mana Suraqah? Aku nak Suraqah sekarang. Suraqah bin Malik. Kenapa? Lepas dia datang, Suraqah bin Malik, Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia kata, sekarang wahai Suraqah, pakai gelang-gelang suara, gelang-gelang tangan,
Kisra ini. Bakai tali pinggang dia. Bakai pakaian dia. Pakaian atas kepalanya. Jadi, Sayyidina Umar Khattab dia kata, okey, jalan di depan orang Islam semua. Biar mereka nampak. Tengok bagaimana kebanggaan Islam. Ini pakaian seorang raja yang selalu menzalimkan rakyatnya dan rempas negara-negara yang lain. Sekarang satu orang miskin daripada orang Islam pakai pakaiannya. Ini dunia. Sayyidina Umar Khattab bagi mengajaran kepada yang hadirin semua. Kemudian Sayyidina Umar Khattab dia kata, ini juga menunaikan janjian dan khabar gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu wahai Suraqah. Tetapi Sayyidina Umar lepas itu dia kata suruh buka. Buka itu. Suraqah pun rasanya kenapa nak buka? Kan Rasulullah kata aku akan pakai. Sayyidina Umar kata Rasulullah kata kau pakai bukan ambil. Jadi buka balik. Jadi dia kata buka balik kita bahagikannya atau harganya kita bahagikan kepada orang Islam semua. Yang 3 perempuan anak Raja Kisra, dia sekarang ini budaya berang di zaman dahulu. Kalau lepas berang, perempuan semua boleh jadi hamba abdi. Walaupun dia anak raja. Kalau ditahan oleh tentera yang lawan, jadi terus jadi hamba abdi dengan otomatik. Boleh dijual sebagai hamba abdi. Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia kata, siapa nak beli? Ini anak Raja Kisra. Siapa yang nak belinya? Dia sebagai hamba. Tetapi kerana 3 perempuan itu adik-beradik dan anak raja, jadi mereka ada maruah. Dan mereka rasa sangat terhina dan tak boleh terima kita dijual sebagai hamba. Kita anak raja. Sampai mereka menangis dan tolak orang yang nak sentuh dia. Sayyidina Umar bin Al-Khattab marah mereka. Dia kata, kamu semua ni sekarang dah jadi hamba. Walaupun kamu anak raja. Tapi Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia nasihat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia bagi tahu. Sayyidina Umar tak tahu hadis ini. Jadi Sayyidina Ali dia kata, wahai Amirul Mukminin, bukan macam ni kita bermuamalah dengan orang yang hidupnya sebenarnya mewah dan tinggi. Macam anak raja atau anak orang kaya. Sayyidina Umar kata, kenapa? Sayyidina Ali, dia kata, ya Amirul Mukminin, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu aziza qaumin dhal wa ghaniyi qaumin iftaqar. Waktu tu Sayyidina Umar marah. Yani kenapa mereka buat macam ni, berangan macam ni, perempuan 3 adik-beradik itu. Tapi Sayyidina Ali dia kata, tak apa ya Amirul Mukminin, maafkan mereka. Kerana aku pernah mendengar Rasulullah SAW dia kata, kasihilah, rahmatilah, kisianlah kepada satu orang yang tinggi di tengah masyarakatnya, tiba-tiba jatuh jadi dihina. Macam ditangkap, dihina. Macam ada seorang pemimpin, tiba-tiba masuk penjara. Satu pemimpin atau satu raja atau satu ketua yang disegani, yang ada kedudukan tinggi, tiba-tiba ditahan, dihina, dia jatuh dalam satu kesalahan, kita kena kesian kepadanya. Itu nasihat Nabi SAW. Nabi SAW ajar kita adab. Kita sebagai orang Islam, kita tak bagus, kita rasa senang hati kalau orang itu jatuh, atau orang yang besar itu dihina, atau orang yang raja atau pemimpin macam jatuh dengan cara dihina, kita tambah lagi menghinakan orang lain. Itu tidak bagus dan bukanlah cara orang Islam. Sebab itu Nabi SAW dia kata, sepatutnya kalau ada satu orang yang ada kedudukan tinggi jatuh menjadi dihina, kita harus rasa kesian kepada dia. Kita rasa kesian kepadanya. Juga Nabi SAW dia kata, harus juga kita rasa kesian kepada siapa? Kepada satu orang yang kaya, dia sebenarnya kaya, tiba-tiba subhanallah jadi muflis, miskin. Dia dah jual rumahnya, jual keretanya, jual semua, jadi miskin tiba-tiba. Kita tidak langsung sesuai, tidak sepatutnya kita ucap pada mukanya. Pada muka dia, atau tidak bagus sebenarnya itu. Kalau ada siapa-siapa kaya, tiba-tiba jadi muflis, jadi miskin, kita sepatutnya rasa kesian kepada dia. Kalau ada seorang pemimpin, satu orang yang raja atau yang hebat,
tiba-tiba jatuh, jadi dihina, dituduh, masuk penjara atau ada apa-apa perkara yang jatuhkan dia di dunia ni, sepatutnya kita rasa kisian kepada dia. Lepas tu Sayyidina Umar bin Al-Khattab rasa tenang hati dia dan hilangnya rasa marahnya. Dia kata, oh ya Allah, minta maaf kalau begitu. Dia ucap terima kasihlah kepada Sayyidina Ali kerana Sayyidina Ali ingatkan dia tentang hadis ini. Sayyidina Ali kata, ini anak raja. Tidak sepatutnya kita bermuamalah dengannya sama seperti perempuan-perempuan yang lain, seperti anak-anak orang biasa atau anak orang yang jahat. Maka Sayyidina Umar kata, bagaimana kalau begitu, wahai Ali? Macam mana kita nak bermula? Ini anak raja sekarang. Jadi macam mana kita biarkan macam ni? Sayyidina Ali dia kata, kita kena macam kita kena kira. Biasanya kalau ditahan anak raja selepas berang dan menjadi hamba abdi, biasanya harga berapa? Kita tengok orang yang pakar tentang perkara ini. Jadi mereka panggil orang yang pakar. Dia kata kalau ada perempuan macam ni, dia anak rajanya, dia harga dia mesti ini, dia letak harga tinggi. Ini kalau dia nak jual sebagai hamba, tak nak merdekakan dia, dia kena jual harga macam ni. Yani mahal. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab setuju. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib dia beli tiga-tiga perempuan itu. Dia ambil tiga-tiga adik-beradik untuk dia. Kemudian dia memberi satu hadiah kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Anak Umar bin Al-Khattab. Anak Umar bin Al-Khattab namanya Abdullah. Sayyidina Ali dia bagi anaknya satu, dia macam sebagai hamba dan kahwin sama dia boleh. Yang kedua, dia bagi anak Abu Bakar As-Siddiq, Muhammad bin Abi Bakar. Dia kahwin dengan anak Raja Kisra. Yang ketiga, dia bagi kepada anaknya sendiri, iaitu Al-Husain radhiyallahu anhu. Al-Husain anak Ali. Abdullah bin Umar kahwin dengan yang pertama, Abdullah bin Umar, anak Umar Khattab. Lepas Abdullah bin Umar kahwin dengannya, subhanallah, dia dapat anak daripadanya, Salim bin Abdullah bin Umar. Seorang tabi'in yang sangat mulia dan hebat. Yang kedua, Muhammad bin Abi Bakar, lepas kahwin dengan yang kedua, dia dapat anak namanya Al-Qasim. Yang ketiga, Al-Husain, dia dapat anaknya yang terkenal, kita semua kenal, yang bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Ulama semua, ahli Madinah semua, mereka berkata, tidak ada yang lebih mulia daripada tiga-tiga orang itu. Di dalam ilmu, juga di dalam ibadah dan amalan salih mereka. Mereka tiga orang yang paling mulia dan yang paling hebat, yaitu Salim bin Abdullah bin Umar dan Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah esok kita akan sambung juga beberapa juga cerita ajaib dan mu'jizat yang berlaku di dalam perjalanan Rasulullah SAW berhijrah kepada Madinah, juga ketibaan Rasulullah SAW kepada Al-Madinatul Munawwarah. Tunggu kita insyaAllah pada kelas yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.